Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan topik berkenaan pembinaan etika dan peradaban melalui aspek pendidikan di Malaysia. Sebelum kami mulakan, mari berkenalan dengan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Nama saya Nabila Farhana binti Kamarazaman. Hai, nama saya Adriana Adli binti Rizwan. Assalamualaikum, nama saya Nur Ifa Amalin binti Husin. Nama saya Sarah Huda binti Suhaimi. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afifah Syairah binti Jafrey. Saya Nur Nabila binti Muhammad Zaidi. Berikut merupakan isi kandungan yang akan dibentangkan pada hari ini. Dalam topik ini, kita akan membicarakan tentang pembinaan etika dan adab dalam pendidikan Malaysia. Pembinaan etika dan adab merupakan satu aspek yang penting dalam pendidikan zaman sekarang. Etika dan adab mempunyai dua maksud yang berbeza. Etika merupakan akhlak atau moral seseorang dalam tingkah laku atau pergaulan, manakala adab merupakan budi pekerti seseorang individu. Dua konsep yang sangat berkait dan penting dalam aspek pendidikan Malaysia sekarang. Penghayatan etika dan adab sangat penting dalam sistem pendidikan sekarang dan pihak berkuasa dan pihak pendidikan Malaysia patutlah membuat etika dan adab merupakan satu aspek penting dalam pendidikan sekarang. Ini kerana dua konsep ini merupakan contoh dan menjadikan contoh kepada generasi baru dengan cara pembinaan pendidikan. Terdapat beberapa objektif yang perlu dicapai dalam kajian ini. Objektif utama kajian ini adalah untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kefahaman yang tinggi tentang nilai etika dan moral sebagai seorang pelajar yang berakhlak mulia, beriman serta berani menangani cabaran semasa dunia. Pentingnya kefahaman para pelajar terhadap prinsip etika dan moral untuk membangunkan sesebuah negara yang berdaya saing di mata dunia. Objektif kedua kajian ini adalah untuk memantapkan lagi sahsiah dan personaliti mahasiswa dengan berlatar belakangkan etika dan nilai yang baik. Pembinaan sahsiah dan personaliti mahasiswa dapat dipengaruhi oleh pembelajaran sosial yang dipelajari daripada ibu bapa, guru, rakan sebaya, persekitaran masyarakat dan juga media massa. Seterusnya, objektif ketiga kajian ini adalah untuk memberikan garis panduan kepada organisasi yang berusaha untuk membangunkan nilai moral dan etika untuk memperbaiki dan memperkukuhkan lagi sahsiah pelajar semasa mereka berada di universiti sebelum mahasiswa melangkah ke alam pekerjaan. Pihak Institusi Pengajian Tinggi IPT bertindak untuk menambah baik kursus elektif yang difokuskan pada akhlak pelajar. Ini akan membolehkan tenaga pengajar menilai dan mengukur setiap pelajar secara menyeluruh untuk memastikan mereka mempunyai kualiti sahsiah yang tinggi. Akhir sekali, objektif keempat untuk kajian ini adalah untuk membuktikan betapa pentingnya konsep nilai etika dan moral dalam diri seseorang untuk membina watak mahasiswa yang boleh dijadikan sebagai ikon pelajar. Ini disebabkan konsep akhlak itu sendiri yang menggabungkan nilai dalam dan luaran dalam pembangunan personaliti pelajar. Seterusnya, sorotan literatur kajian. Kursus penghayatan etika dan peradaban agak baru, jadi belum banyak kajian yang dilakukan mengenai kursus ini diambil. Tetapi, banyak pengkaji telah membincangkan motivasi belajar secara amnya. Konsep motivasi paling kerap digunakan untuk menerangkan kejayaan atau kegagalan pelajar dan ianya sangat penting untuk pelajar. Selain itu, motivasi boleh ditakrifkan sebagai keinginan emosi, akal, dorongan dan tindakan yang mendorong seseorang untuk mencapai kejayaan. Gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar semakin meningkat dan menimbulkan keraguan tentang tindakan dan usaha mereka yang bertanggungjawab untuk menentukan dan membentuk proses pendidikan mengikut FPK. Oleh hal yang demikian, masalah keruntuhan akhlak dan gejala sosial dalam kalangan pelajar, terutamanya mereka yang berada di peringkat Institut Pengajian Tinggi, semakin kerap dibincangkan dalam media, yang mungkin menunjukkan bahawa ia semakin meruncing dan membimbangkan. Seterusnya, terdapat kes pelajar yang tidak beretika dan tidak amanah seperti menipu dan meniru dalam peperiksaan, tidak hadir atau datang lewat ke kelas dan
Melayari media sosial semasa sesi kuliah. Pelajar mempunyai semangat mencuba dan ingin tahu yang tinggi dan mereka tidak berasa bersalah apabila melakukan sesuatu yang mereka lakukan yang boleh menyebabkan gejala sosial atau keruntuhan akhlak. Apabila nilai-nilai murni tidak dihayati oleh pelajar, akan menimbulkan masalah di kalangan pelajar. Namun begitu, kajian mendapati bahawa nilai etika dan moral dikurangkan dalam kehidupan seharian pelajar dan menjadi semakin kurang penting jika pelajar tidak menghayati prinsip moral yang diajar oleh guru mereka dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan seharian mereka. Mereka lebih cenderung untuk bertindak dengan cara yang tidak baik dan boleh berlakunya keruntuhan akhlak. Untuk membentuk akhlak dan sahsiah pelajar dan menggalakkan mereka bersatu, penerapan nilai murni dalam kurikulum ini amat penting. Ia juga penting untuk mereka melaksanakan nilai murni dalam jati diri mereka. Di semua institusi pengajian tinggi, kursus penghayatan etika dan peradaban telah ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di bawah mata pelajaran pengajian umum. Tujuan kursus ini adalah untuk menekankan nilai murni dan positif kepada pelajar. Kemudian, kita beralih kepada isu dan permasalahan di dalam pembangunan etika dan peradaban. Isu permasalahan pensyarah di dalam pembangunan etika dan peradaban. Pertama, pelajar kurang rujukan ataupun bahan dokumen berkaitan etika dan moral. Di dalam dunia pendidikan yang tidak mempunyai batasan, pendidik tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada buku teks. PDPC yang paling berkesan ialah penggunaan bahan rujukan tambahan. Internet dan bahan bertulis seperti buku panduan, jurnal, akhbar dan majalah adalah antara sumber rujukan yang boleh digunakan. Seterusnya, tiada garis panduan yang jelas untuk menilai aspek etika dan moral pelajar. Membangunkan masyarakat yang beretika dan bermoral adalah salah satu halangan negara untuk maju. Sebagai pelajar yang mendapat pendidikan tinggi, mereka dididik dengan nilai sosial yang mereka berkongsi dengan orang lain dan akhirnya nilai-nilai ini menjadi kelaziman dalam masyarakat. Akhir sekali, kurang prasarana untuk menggalakkan pembangunan etika dan moral pelajar. Sebagai asas kepada pembangunan modal insan yang seimbang dari segi fizikal, emosi, rohani, sahsiah dan intelektual, infrastruktur yang baik adalah penting. Institusi pengajian tinggi harus lebih proaktif dalam menggalakkan dan menyokong pembangunan moral pelajar. Seterusnya, kita lihat pula isu dan permasalahan pelajar di dalam pembangunan etika dan peradaban. Pertama, pengaruh rakas bayi yang tidak sihat dalam pembentukan etika dan moral pelajar. Apabila tiada lagi kawalan dan remaja boleh bergaul dengan sesiapa sahaja dan berkeliaran bebas di bandar ataupun di pekan, ia akan membolehkan kesan buruk terhadap kehidupan mereka. Hal ini kerana remaja lebih mudah terpengaruh oleh norma dan budaya masyarakat, sama ada yang baik atau yang buruk. Seterusnya, tiada garis panduan yang jelas untuk menilai aspek etika dan moral pelajar. Jika dilihat sistem pendidikan di Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia sangat mengambil berat tentang pembangunan sahsiah pelajar. Hal ini telah dinyatakan dalam Laporan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025. Akhir sekali, kursus yang diambil banyak menekankan pengetahuan teknikal berbanding aspek etika. Pada masa ini, aspek etika kurang diambil kira. Tidak kira sama ada ia berkaitan dengan pendidikan moral, sivik dan kewarganegaraan, etika adalah komponen penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai dan sikap positif pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran pelbagai bidang dan menjadikan pengalaman pembelajaran yang relevan. Sekarang saya akan sambung dengan huraian serta isi kajian. Pertama sekali, terdapat kajian yang menceritakan mengenai etika pekerja dari aspek Islam. Siti Arni merupakan salah seorang penulis telah menyatakan bahawa terdapat 5 ciri etika kerja Islam yang boleh dijadikan sebagai petunjuk, iaitu pertama, melaksanakan kewajipan kerja untuk keredaan Allah SWT. Kedua, boleh dipercayai. Ketiga, bermanfaat. Keempat, berkelakuan adil dan sama rata. Serta yang kelima, mempunyai hubungan yang positif antara majikan dan pekerja. Seterusnya, beberapa pengkaji daripada Pentadbiran Sektor Awam Malaysia juga telah mengkaji mengenai nilai etika dan budaya semasa di tempat kerja. Mereka telah menekankan kepentingan memberi perhatian kepada perkara seperti nilai etika dan budaya kerja dari perspektif Islam, di mana terdapat 7. Yang pertama, setiap langkah mestilah bermula dengan niat, matlamat serta mengikut peraturan. Kedua, pemahaman yang menyeluruh tentang setiap bidang kegiatan yang kita ikuti. Ketiga, kecekapan dan keberkesanan. Keempat, ikhlas dalam segala perbuatan tanpa mengharapkan apa-apa pembalasan.
Yang kelima, keinginan untuk mendapatkan kecemerlangan dan memberikan segala-galanya di dalam kerja. Dan keenam, menilai diri sendiri dan memperbaiki segala kekurangan. Serta ketujuh, sebelum bertindak melakukan sesuatu, perlulah berfikir mengenai Allah SWT tanpa melakukan perkara yang tidak elok. Dan akhir sekali dinyatakan oleh seorang penulis iaitu Muhammad Khairi. Dia telah menekankan betapa pentingnya bagi seseorang itu ataupun cikgu untuk menggunakan penggunaan model etika kerja yang telah dinyatakan di atas oleh saya sebelum ini. Dan etika ini perlu diajar kepada pelajar bagi memberi mereka kefahaman yang lebih tinggi mengenai nilai etika dan moral. Modul ini telah dibina menggunakan strategik bawah Siddiq Nawar dalam memasang asas etika dan peradaban yang merupakan asas untuk pembangunan bagi moral student ataupun pelajar. Jadi modul etika ini juga telah dinilai dan mencapai keputusan di mana tahap keseluruhan modul berada di tahap yang baik dan mempunyai keberkesanan yang tinggi terhadap pelajar. Seterusnya, saya akan mengemukakan dua cadangan bagi menambah baik etika dan peradaban berdasarkan isu yang telah dinyatakan. Yang pertama, penganjuran program-program latihan. Menghasilkan pelajar yang memiliki nilai moral yang positif adalah penting dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi cabaran, terutamanya dalam era pemodenan kini. Justru, penganjuran program latihan perlulah diwujudkan sebagai langkah inisiatif untuk menghasilkan pensyarah yang berilmu dan dilengkapi dengan bahan-bahan pengajaran. Dengan wujudnya program seperti ini, ianya dapat mendidik tenaga pengajar tentang cara penyampaian kursus dengan lebih tepat dan berkesan agar dapat mencapai objektif pembelajaran serta mengasah pengetahuan pensyarah dan juga kemahiran pensyarah agar lebih beryakinan dalam menyampaikan pembelajaran. Bukan itu sahaja, ianya juga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pelajar tentang kepentingan etika dan peradaban sekaligus dapat melatih mereka untuk menjadi insan yang bertamadun. Dan yang kedua adalah cadangan terhadap menekankan proses pendidikan berteraskan pembangunan spiritual. Isu masalah sosial dalam kalangan pelajar adalah perkara yang perlu dipandang serius, di mana pembentukan seorang pelajar yang berakhlak mulia dan berwawasan adalah matlamat utama dalam proses pendidikan. Oleh itu, dengan memberikan penekanan yang kuat terhadap proses pendidikan yang berteraskan pembangunan spiritual akan dapat melahirkan pelajar yang seimbang, lengkap dan bersepadu selaras dengan matlamat pendidikan negara. Justru, pihak IPT harus terus berusaha untuk mempertekadkan kursus pilihan yang ada di mana adalah penting untuk mempunyai kursus yang memfokuskan kepada nilai etik pelajar dan tidak hanya tertumpu kepada pengetahuan teknikal semata-mata. Dengan terhasilnya kaedah tersebut, ianya dapat membantu pensyarah untuk menilai dan mengukur setiap pelajar secara holistik. Secara keseluruhan, kesimpulannya, penghayatan nilai-nilai moral seperti etika dan adab dalam pendidikan menjadi faktor penting dalam pembangunan sebuah generasi pelajar menghormati dan mempunyai budi wasa. Kekayaan dalam ilmu sahaja tidak cukup kerana budi pekerti dan etika seorang pelajar menjadikan pelajar itu seseorang insan yang berguna, malah dapat memajukan negara Malaysia. Kerjasama dari semua pihak dalam membentuk dan membangunkan pelajar yang berbudi bahasa sangatlah penting. Pembinaan etika dan adab perlu bermula dari sekolah rendah. Pembinaan etika dan adab dalam pendidikan menjadi satu permulaan dalam membina pelajar yang bersahsiah tinggi dan juga mempunyai kesedaran diri.